Assalamualaikum, apa khabar murid-murid? Sudah bersediakah kamu untuk belajar pada hari ini? Hari ini kita akan belajar dengan tema Sains, Teknologi dan Inovasi dengan tajuk Sains dan Makanan. Sila buka buku teks kamu, halaman 125. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran pada hari ini, saya akan bacakan terlebih dahulu standard pembelajaran yang kamu akan belajar, iaitu 5.3.1, memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat. Objektif pembelajaran yang sepatutnya kamu akan dapat pada akhir ini nanti ialah kamu boleh membina sekurang-kurangnya 4 ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Manakala kriteria kejayaan yang sepatutnya kamu peroleh pada hari ini, pertama, kamu boleh memahami dan menyatakan maksud ayat tunggal dengan baik. Kedua, kamu berupaya untuk mengkategorikan ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat daripada teks. Dan ketiga, kamu boleh membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Murid-murid, sekarang mari kita fahami dan kenali dahulu apakah maksud ayat tunggal. Tunggal bermakna satu. Jadi ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu klausa sahaja yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Subjek terdiri daripada sama ada satu perkataan atau lebih yang berfungsi sebagai frasa nama atau perkara yang diterangkan. Manakala predikat berfungsi sebagai menerangkan tentang subjek itu tadi, iaitu menerangkan tentang subjek. Contoh ayat tunggal. Pelajar itu selalu ke perpustakaan. Pelajar itu ialah subjek. Selalu ke perpustakaan ialah predikat, iaitu menerangkan tentang pelajar itu selalu ke perpustakaan. Baiklah, apa yang dikatakan sebagai peluasan subjek? Peluasan subjek itu tadi kita menambah kepada subjek. Contohnya pelajar itu, kita tambah lagi penerangan tentang pelajar itu. Contohnya pelajar yang cemerlang itu, kita tambahkan tentang sifat pelajar itu yang cemerlang. Jadi pelajar yang cemerlang itu masih lagi subjek. Manakala predikatnya selalu pergi ke perpustakaan. Tapi kita nak tambahkan lagi, kita nak peluaskan lagi predikat itu yang selalu pergi ke perpustakaan tu, kita nak tambah perpustakaan tu terletak di mana. Jadi kita tambah selalu pergi ke perpustakaan di sekolah. Jadi ayat itu masih lagi ayat tunggal, tetapi ayat tunggal yang mempunyai peluasan subjek dan predikat. Jadi ayat tunggal tersebut yang ada peluasan subjek dan predikat ialah pelajar yang cemerlang itu selalu pergi ke perpustakaan di sekolah. Faham tak murid-murid? Jika faham, sekarang mari sama-sama kita teliti buku teks muka surat 125. Sekarang kita akan senaraikan ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat daripada teks halaman 125. Sebelum itu, kita akan senaraikan dahulu ayat tunggal dengan peluasan subjek. Cuba kamu lihat perenggan yang pertama. Dalam perenggan yang pertama, baris pertama, ada ayat tunggal di situ, iaitu
keluarga Farisha sedang menjamu selera. Itu ialah ayat tunggal. Keluarga Farisha ialah subjek. Sedang menjamu selera ialah predikat. Jadi, perluasan subjek iaitu untuk keluarga Farisha, kita boleh tambah bahagia di situ. Jadi, keluarga bahagia Farisha sedang menjamu selera. Itu ialah ayat tunggal dengan perluasan subjek. Kedua, masih lagi kamu boleh rujuk petikan teks perenggan yang pertama, baris yang kedua. Cuba kamu lihat baris yang kedua. Ulam itu rasanya pahit. Ulam itu ialah subjek. Rasanya pahit ialah predikat. Ulam itu yang kita perlu perluaskan subjeknya. Ulam itu. Ulam biasanya pucuk-pucuk. Ulam biasanya pucuk-pucuk yang muda. Jadi, kita tambahkan pada subjek iaitu ulam pucuk kayu muda itu. Jadi, perluasan subjek awak di situ ialah ulam pucuk kayu muda itu. Rasanya pahit. Tidak perlu ditambah sebab itu ialah predikat. Seterusnya, yang ketiga, masih lagi kamu boleh lihat perenggan yang pertama, ayat yang dalam baris yang kedua juga, iaitu adik kecil manja tidak suka makan ulam. Di situ telah pun diberikan contoh. Yang berwarna hijau itu telah pun ditambah pada subjeknya. Jadi, adik ialah subjek, kecil manja itu tambahan untuk subjek. Adik kecil manja. Adik kecil manja tidak suka makan ulam. Keempat, masih lagi dalam perenggan yang pertama. Cuba kamu lihat baris yang ketiga. Tapai itu rasanya sangat manis. Tapai itu. Tapai itu ialah subjek, iaitu merujuk pada tapai. Pernah tak kamu makan tapai? Tapai ialah makanan yang diperam, yang ditambah dengan yeast dan diperam sehingga beberapa hari supaya menjadi manis. Biasanya tapai ialah dibuat daripada beras dan juga ubi. Jadi, untuk kamu tambah pada subjek tapai itu tadi, kamu bolehlah tambah tapai ubi kayu. Jadi, ayatnya, tapai ubi kayu itu rasanya sangat manis. Sekarang, kita akan lihat ayat tunggal dengan perluasan predikat pula. Sebelum itu, kita masih lagi boleh menggunakan ayat tunggal yang pertama tadi, iaitu keluarga Farisha sedang menjamu selera. Kita masih ambil ayat yang pertama supaya kamu nampak perbezaan antara ayat tunggal dengan perluasan subjek dan ayat tunggal dengan perluasan predikat. Kalau tadi ayat tunggal keluarga Farisha sedang menjamu selera, kita lakukan perluasan subjek. Kali ini kita akan melakukan perluasan predikat, iaitu keluarga Farisha. Kita tak payah tambah apa-apa sebab itu ialah subjek. Sedang menjamu selera. Sedang menjamu selera, predikat kita akan tambah pada predikat itu, iaitu menjamu seleranya tu di mana? Biasanya kita akan menjamu selera di ruang makan. Jadi, ayat tunggal dengan perluasan predikat ini, keluarga Farisha sedang menjamu selera di ruang makan. Itu yang pertama. Yang kedua, cuba kamu lihat, masih lagi kamu boleh lihat dalam perenggan yang pertama. Banyak dalam perenggan yang pertama ni. Ada ayat tunggal. Yang telah pun dicetak dengan berwarna, iaitu Farisha pula gemar minum jus. Jus telah pun diwarnakan dengan warna yang kelabu di situ.
Oren segar. Oren segar tu ialah predikat yang ditambahkan pada oren tu, pada jus tu tadi. Okey, jadi ayat ini telah pun ditambahkan pada predikatnya, iaitu jadi Farisha pula gemar minum jus oren segar. Jadi ayat ini telah pun dilakukan perluasan predikat. Ayat yang ketiga. Baik, ayat yang ketiga, saya nak bagi contoh. Cuba kamu lihat perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga, baris yang pertama, iaitu ada Puan Faizah di situ. Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan. Puan Faizah ialah subjek. Puan Faizah ialah subjek. Manakala pandai memasak makanan ialah predikat. Yang kita ingin perluaskan di sini ialah pandai memasak makanan. Apa yang kita boleh tambah dalam predikat ini? Memasak makanan apa? Puan Faizah pandai memasak makanan, kita tambah makanan kampung ke, makanan Thai ke, makanan tradisi ke. Contohnya yang saya bagi di sini ialah Puan Faizah pandai memasak makanan tradisi. Itu makanan tradisional. Baik. Yang keempat dan yang terakhir dah. Ayat tunggal yang baris yang terakhir dalam perenggan yang ketiga ini, iaitu makanan seimbang akan menyihatkan badan. Makanan seimbang ialah subjek. Manakala akan menyihatkan badan ialah predikat. Jadi yang kita perlu tambah ialah pada predikatnya, akan menyihatkan badan. Makanan seimbang akan menyihatkan badan. Menyihatkan badan yang macam mana? Menyihatkan badan secara semula jadi. Jadi ayat tunggal dengan perluasan predikat yang terakhir ini ialah makanan seimbang akan menyihatkan badan secara semula jadi. Baiklah murid-murid, aktiviti ketiga dan terakhir, kamu perlu menyenaraikan semua ayat tunggal dengan perluasan subjek dan ayat tunggal dengan perluasan predikat mengikut contoh seperti yang telah pun saya sediakan. Sekian sahaja aktiviti pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Semoga kamu dapat fahami dan menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Baiklah, kita jumpa lagi. Okay, bye.